PKP 2.0 dilanjutkan untuk tempoh 14 hari hingga 18 Februari ini. Polis buka kertas siasatan akaun Facebook promosi agama Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Perintah Kawalan Pergerakan PKP 2.0 dilanjutkan untuk tempoh 14 hari hingga 18 Februari ini. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata keputusan itu dibuat kerajaan hasil penilaian risiko dan nasihat oleh Kementerian Kesihatan KKM. Dan seperti ketika ini, Sarawak kekal diletakkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB dengan beberapa kawasan di dalam negeri itu diletakkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. Kita telah pun menetapkan SOP yang ketat dan untuk sambungan ini kita akan meneruskan SOP yang lebih ketat lagi. Sebagai contoh, kalau dulu kalau kita lihat di Pasaraya misalnya, orang bebas masuk ke pasaraya dan tiada had jumlah di dalam pasaraya tersebut. Ini menyebabkan kadang-kadang berlaku perkumpulan yang agak besar di dalam pasaraya. Dan selepas ini kita balik kepada cara yang lama, iaitu untuk masuk ke pasaraya juga perlu dihadkan dari segi jumlah pengunjung. Badan Polis sudah membuka kertas siasatan terhadap pemilik akaun Facebook yang didakwa mempromosikan ajaran agama Melayu yang bercanggah dengan Islam. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, beliau telah berbincang mengenai perkara itu dengan Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Huzir Muhammad siang tadi. Kita akan buat siasatan yang lebih lanjut dan kita akan bincang dengan AG. Kalau ada kesalahan yang telah dilakukan, kita akan ambil tindakan. Minggu lalu, umat Islam gempar dengan video tular memaparkan ritual pelik agama Melayu. Ajaran itu juga menolak ajaran Islam yang dianggap sebagai Islam Arab. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Seri Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata beliau tidak mahu tergesa-gesa dalam memberi maklumat mengenai ajaran agama Melayu yang didakwa dibawa oleh Ibu Yati. Ini kerana menurut beliau, Jabatan Agama Islam mempunyai mekanismenya yang tersendiri dalam menentukan ajaran sesat dan akan memaklumkannya kepada masyarakat. Kita dalam muzakarah fatwa kebangsaan sejak sekian lama telah memfatwakan berkenaan dengan ajaran-ajaran ini dan kita akan war-warkan daripada semasa ke semasa dan unit dakwah kita ada. Cuma kita tidaklah maknanya nak menyatakan sesuatu itu dengan sepantas itu, melainkan perkara yang telah disepakati. Saya cukup berhemah dan cukup berhati-hati dalam masalah ini kerana mengambil pandangan Imam Malik, selama mana dapat takwil, cuba takwilkan yang baik-baik dahulu. Melainkan perkara itu memang perkara yang jelas. Datuk Seri Zulkifli sebelum itu melancarkan misi bantuan pasca banjir Musaadah COVID-19 oleh Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim di Kompleks Islam Putrajaya. Bantuan akan diagihkan kepada mangsa banjir di Pahang, petugas barisan hadapan dan sebuah sekolah di Puchong, Selangor. Minggu lalu, umat Islam gempar dengan video tular memaparkan ritual pelik agama Melayu yang didakwa disebarkan oleh Ibu Yati atau nama sebenarnya Wan Nur Hayati Wan Alias. Tambahnya, Jabatan Kemajuan Islam JAKIM turut mempunyai mekanisme yang teliti bagi memberi pandangan kepada pihak berkuasa agama di negeri terlibat. Dalam pada itu, Yang di-Pertua Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim berkata beliau bukan orangnya yang perlu meminta maaf kepada umat Islam di negara ini. Tetapi yang perlu berbuat demikian ialah Ibu Yati atau nama sebenarnya Wan Nur Hayati Wan Alias kerana didakwa telah membawa ajaran sesat hingga menimbulkan kekeliruan.
Jadi apabila bawa satu fahaman Islam Melayu dan menolak kononnya Islam yang kita amalkan sekarang ini adalah Islam Arab. Jadi ini satu kekeliruan yang saya kira dia boleh merosakkan pemikiran umat Islam dan juga akidah umat Islam dengan fahaman yang disebarkan. Jadi kalau saya baca dan saya meneliti tulisan dia sejak hampir setahun yang lepas dalam posting-posting beliau dalam Facebook itu memang sangat bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah. Katanya setakat ini dirinya belum menerima saman daripada Ibu Yati. Jumaat lepas, Ibu Yati memberi tempoh selama 7 hari kepada Nasaruddin untuk membuat permohonan maaf kepadanya secara terbuka. Ia selepas Nasaruddin mendakwa, Ibu Yati membawa ajaran sesat baru iaitu agama Melayu. Walaupun masih dalam lingkungan 4 angka, penurunan kes positif kepada 3,455 kes yang dilaporkan hari ini agak melegakan. Buat pertama kali sejak beberapa hari lalu, Malaysia tidak lagi mencatat kes positif COVID-19 antara 4,000 atau paling teruk lebih 5,000 kes. Selangor kekal mencatat jumlah kes positif harian tertinggi dengan 1,145 kes, diikuti Johor 708 kes dan Kuala Lumpur 619 kes. Yang agak melegakan, jumlah kes sembuh masih mengatasi kes positif pada 3,661 kes. Ini menjadikan jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan menurun kepada 47,847 kes. 327 kes dirawat di unit rawatan rapi ICU dengan 145 kes memerlukan bantuan alat pernafasan. Sementara itu, sebanyak 21 kes kematian turut dilaporkan hari ini atau secara kumulatif sebanyak 791 kes. Kluster baru yang dikesan 7. Jumlah kumulatif kes positif COVID yang dicatatkan di Malaysia setakat ini ialah 222,628 kes. 68 penghuni termasuk 22 bayi rumah perlindungan Baitul Solihah di Skudai Johor didakwa positif COVID-19. Pengasas rumah perlindungan itu, Mona Lisa Ismail berkata, jumlah itu terdiri daripada 22 bayi bersama ibu masing-masing, 10 ibu mengandung serta 14 kaki tangan pusat perlindungan. Menurutnya, 7 bayi bersama ibu dibawa ke Hospital Encik Besar Hajah Kalsum Keluang dan selebihnya dihantar ke Hospital Permai Johor Bahru untuk menjalani kuarantin. Beliau turut mendakwa kejadian masih disiasat Kementerian Kesihatan. Sementara itu, Pengarah Jabatan Kesihatan Johor, Datuk Dr. Aman Rabu ketika dihubungi berkata, satu kenyataan rasmi akan dikeluarkan berhubung kejadian itu dalam waktu terdekat. Serentak lanjutan PKP 2.0 dan kemungkinan beberapa lagi sektor ekonomi dibuka, kerajaan tidak menolak kemungkinan kadar kompaun dan denda berkaitan pematuhan SOP dinaikkan. Menurut Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Peguam Negara sedang menyediakan draft cadangan berkenaan perkara itu. Fahamkan pihak Peguam Negara sedang menyediakan draft cadangan untuk meningkatkan kompaun dan juga denda di mahkamah jika disabitkan kesalahan. Jadi perkara ini sedang disediakan oleh Jabatan Peguam Negara, insya-Allah. Selepas jika diluluskan, kita akan umumkan. Sama ada saya mengumumkan atau sesiapa mengumumkan, mungkin Menteri Undang-Undang, kerana ini melibatkan ordinan darurat, mungkin Menteri di Jabatan Perdana Menteri bahagian hal ehwal undang-undang akan mengumumkan. Datuk Seri Ismail turut mengingatkan mana-mana pihak termasuk badan bukan kerajaan NGO yang ingin menyalurkan bantuan kepada golongan sasar sepanjang PKP ini supaya patuh kepada SOP dikeluarkan kerajaan. Katanya ia penting dalam melindungi keselamatan kedua-dua pihak.
Baiklah lagi cerita pasal kompaun bagi kesalahan melanggar SOP Perintah Kawalan Pergerakan. Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Hazani Ghazali berkata pihak polis sentiasa bertoleransi sebelum mengeluarkan sebarang notis kompaun. Katanya ini termasuk kes 8 penduduk kampung di pedalaman Sabah yang dikompaun RM1,000 kerana melanggar SOP PKP. Saya sedihnya, patut pemandu kereta sapu tu nasihat balik ataupun dia buat 2 trip atau 3 trip. Sama juga kan? So, bila nak jimat, nak dapatkan keuntungan yang lebih, ini yang berlaku pun. So, kami terpaksa melaksanakan pematuhan SOP. Saya kesian. Saya bersempati. Tapi viral video tu seolah-olah provokasi kepada pihak kami lah. Tambahnya beliau bersimpati dengan nasib penduduk terbabit tetapi pada masa sama tindakan saman masih perlu dibuat bagi memberi kesedaran kepada orang ramai betapa pentingnya mematuhi SOP PKP. Datuk Hazani turut berharap tiada lagi pihak menggunakan alasan soal kebajikan bagi membenarkan pelanggaran SOP yang dilakukan mereka. Mengikut laporan KDM TV, 8 penduduk kampung termasuk seorang pemandu kereta sapu di kompaun kerana melanggar SOP PKP dengan menaiki kereta lebih daripada kapasiti dibenarkan. Mereka mendakwa berbuat demikian kerana mahu membeli barang keperluan. Kembali bertemu. Mai seorang wanita ditemukan terdampar kira-kira 6 meter dari pesisir pantai di Kampung Aur Kecil, Pantai Melawi, Bacok, Kelantan. Mai berkenaan ditemui penduduk kampung jam 8 pagi tadi. Mangsa dipercayai meninggal dunia lebih kurang seminggu berdasarkan keadaan mayat yang hampir reput. Pemeriksaan mendapati tiada sebarang dokumen pengenalan diri ditemui pada mangsa. Kita telah mendapati satu mayat yang kita jumpai adalah dipercayai wanita berdasarkan kepada pakaian yang dipakai oleh beliau yang mana t-shirt warna merah dan juga sweater yang berada di badan mangsa. Siasatan forensik juga tidak menemui sebarang kesan jenayah atau senjata di lokasi mayat ditemui. Polis meminta orang awam yang mempunyai maklumat atau kehilangan ahli keluarga supaya dapat membuat laporan di Balai Polis Berdekatan. Mayat dihantar ke Hospital Raja Perempuan Zainab II, Kota Baru untuk proses bedah siasat. 2 peniaga dituduh di Mahkamah Session Ipoh pagi tadi atas kesalahan menipu pelaburan jenis Bitcoin Action Note berjumlah lebih RM150,000. Tertuduh Rizwan Ismail, 38 tahun dan Adan Ibrahim, 33 tahun mengangguk faham. Selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Nur Azrin Liana Muhammad Darus. Pertuduhan pertama, Rizwan dan Adan didakwa pada 26 Julai tahun lalu di Hotel Kaswarina, Meru Ipoh menipu Nur Raihan Syabila Muhammad Nur sebanyak RM26,000 dengan menjanjikan pulangan 20% selama 7 bulan berturut-turut. Pertuduhan kedua, pada hari serta lokasi sama, tertuduh bersama-sama turut menipu Rozida Yahya sebanyak RM120,000. Manakala pertuduhan ketiga, mereka didakwa pada 8 Mei tahun lalu menipu Normah Syahari sebanyak RM4,500 dengan menjanjikan pulangan pelaburan 20% juga selama 7 bulan berturut-turut. Mahkamah menetapkan 9 Mac depan sebagai tarikh sebutan semula. Selain menyediakan barangan basah dan keperluan harian pada harga 5 hingga 20% lebih rendah, My Grocer at wilayah turut membuka peluang warga kota menjadi usahawan dengan pendapatan sehingga RM5 hingga RM6,000 sebulan. Agak mudah sebabnya kita latih program, lokasi kita sediakan, truck kita sediakan, barangan disediakan, dia cuma jual. Dan barang-barang kita ni ada keperluan harian, memang keperluan rumah kan, yang itu yang paling utama sekali. Itu dia. So pengguna pula nak cari barangan yang agak baiklah, murah lah yang itu. Ini antara yang kita dapat elemen-elemen yang baiklah untuk program ni. Inisiatif ini adalah sebahagian program kemiskinan bandar yang diumumkan Perdana Menteri semalam. Ia juga merangkumi konsep bantuan bakul makanan keperluan harian kepada golongan miskin bandar dan kini telah memanfaatkan 32,000 ketua isi rumah di Kuala Lumpur. Ketika ini terdapat 4 truk My Grocer yang telah bergerak ke 30 lokasi perumahan awam dan perumahan rakyat di Kuala Lumpur.
Hanya dalam tempoh kurang 3 jam, operasi perintis kedai runcit bergerak prihatin mat di dataran kampung Kuala Telemong di Terengganu. Kehabisan stok barangan makanan asas yang dijualnya. Tarikan utamanya adalah harga pelbagai barangan makanan asas yang dijual 30% lebih murah daripada pasar. Tawaran istimewa ini tidak dilepaskan penduduk setempat dalam mendapatkan barangan keperluan pada harga yang jauh lebih murah. Antara barangan keperluan asas seperti beras, minyak masak, bawang dengan harga yang jauh lebih rendah berbanding di lokasi lain. Kalau beli kedai tengok pada 200.5 ni, 200.5 lebih ha. Sekarang saya bayar tadi dalam RM177 je. Maknanya memang jimat sangatlah. Memang berbaloi. Padan dengan harganya, saya datang jauh-jauh untuk datang ke Telemong. Daripada Kampung Kepoh ke Telemong, setengah jam kot nak sampai. Harganya amat berbaloi. Untuk hari ini, berapa? Untuk hari ini saya baru habis RM21.10. Dengan barangan yang saya beli, 9 jenis barang. Menurut Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Rosal Wahid, prihatin mat berkonsepkan kedai bergerak di mana ia akan bergerak dari satu lokasi ke satu lokasi mengikut jadual ditetapkan. Beliau berharap dengan adanya prihatin mat ini, ia akan dapat meringankan beban penduduk di kawasan luar bandar yang terjejas pendapatan ekoran pandemik COVID-19. Dulu rakyat pergi ke kedai, cari kedai satu Malaysia, cari kedai Aikik. Hari ini kita mulakan konsep ni, konsep prihatin mobil ni, kedai pergi pada rakyat. Itu yang hasil lebih berkesan dan harganya lebih murah. Beliau bercara menjadikan konsep kedai bergerak ini sebagai satu agenda kementeriannya dengan memperluaskan program tersebut ke seluruh negara pada masa hadapan. Berbanding lebah, menternak kelulut adalah lebih mudah dan kurang berisiko. Yang pasti melaluinya madu yang diperoleh adalah lebih bersih serta asli. Ikuti segmen Bijak Tani TV9. Saya sarang kelulut yang kecil membuatkan ianya sesuai diletakkan di kawasan rumah, termasuk rumah bandar yang mempunyai tanah yang terhad. Menurut penternak kelulut Nazaruddin Zulaiman, untuk menternak kelulut di kawasan perumahan tidak sukar. Yang penting, kawasan persekitarannya perlu mempunyai banyak pokok jenis berbunga. Ini kerana kuantiti madu yang dihasilkan bergantung kepada keadaan persekitaran dan juga sumber makanan serangga itu. Dekat bandar, tengok kawasan lah. Kalau pencemaran dia banyak tu susah sikit lah. Sebab dia nak ada pokok yang boleh menghasilkan getah, nak buat dia punya kantung-kantung tu kan. Kalau itu tak ada, kalau kawasan bandar tersebut ada pokok yang macam pokok mempelam ke pun boleh juga. Saya nampak ada juga pokok kelulut saya ambil pokok mempelam dekat belakang tu. Kita nak tengok sumber dia lah. Lagi satu, kalau ada juga kawasan bandar, terutama kawasan yang perumahan, yang terutamanya ada pokok akasia ni kan. Yang itu pun lagi bagus. Sebab akasia menghasilkan madu yang banyak. Beliau meletakkan 3 buah rumah kelulut di sekeliling rumahnya yang terletak di Puncak Iskandar dekat Seri Iskandar Perak. Setiap madu kelulut hasil ternakannya adalah untuk kegunaan sendiri dan turut dijual kepada rakan terdekat. Bagi setiap sarang, kerja tuaian akan dibuat 2 atau 3 bulan sekali. Untuk sekali tuaian, Nazaruddin mampu mengutip antara 200 gram sehingga kadang-kala mencecah sehingga 2 kilogram bagi setiap sarang. Tambahnya lagi, jika tiba musim buah atau musim bunga, kerja-kerja tuaian dapat dilakukan 2 atau 3 kali sebulan. Ujarnya perkara lain yang perlu dijaga ialah musuh kepada serangga ini seperti semut, sesumpah, katak, lalat dan kumbang. Macam saya ada letak sarang kelulut, bawah tu saya akan letak tapungan, letak minyak atau air supaya semut tak naik. Kalau benda tu dah kering, semut dia akan mudah masuk, mudah menyerang sarang kelulut tu. Jadi penyediaan ataupun penyelenggaraan itu paling pentinglah supaya tak ada serangan-serangan musuh-musuh kelulut lah. Kalau setakat sesumpah dengan katak, dia tak makan habis. Dia makan yang mana terbang je. Jadi dia sarang kelulut tu masih ada, kelulut tu masih ada. Tapi kalau semut, dia serang sarang tu habis mati.
Jelasnya bagi menarik lebih banyak kelulut, beliau menanam banyak pokok bunga di sekeliling rumahnya. Katanya antara pokok kegemaran seorang itu ialah pokok-pokok hutan yang berbunga seperti senduduk putih, bidara, ros Jepun, air mata pengantin. Menurut Nazaruddin, sarang kelulut kini mudah didapati di pasaran kerana terdapat banyak pembekal yang menjual rumah kelulut dengan harga RM650 hingga RM2,000 bergantung kepada spesies kelulut. Polis anti-rusuhan Thailand menyuraikan 7 perasaan di luar kedutaan Myanmar di Bangkok bagi menentang rampasan kuasa oleh tentera di Myanmar. Pihak berkuasa menahan seorang penunjuk perasaan pro-demokrasi Thailand dan sekurang-kurangnya 2 individu dilaporkan cedera dalam kejadian berkenaan. Kira-kira 150 anggota polis anti-rusuhan dikerang ke Jalan Saton untuk menyuraikan 7 perasaan yang bergelut dengan pihak berkuasa. Sumber polis berkata seorang pengawal keselamatan ditahan, namun wakil kumpulan pro-demokrasi Wivo memaklumkan sekurang-kurangnya 3 individu ditahan. Polis berkata 7 perasaan itu disertai kira-kira 200 aktivis Thailand, 100 ahli Wivo dan 100 penyokong Aung San Suu Kyi, warga Myanmar. Timbalan Perdana Menteri Thailand, Prawita Wongsuwon, dilaporkan berkata rampasan kuasa itu adalah hal ehwal dalaman Myanmar. Kedua-dua negara berkongsi sejarah yang hampir sama, berikutan menyaksikan rampasan kuasa oleh tentera walaupun tidak mendapat sokongan rakyat. Berpuluh-puluh juruterbang syarikat penerbangan Amerika Syarikat dilaporkan melakukan beberapa kesilapan ketika penerbangan kerana kemahiran mereka mula berkarat sesudah terlalu lama tidak menerbangkan pesawat akibat pandemik COVID-19. Permintaan bagi penerbangan domestik merosot sejak pandemik COVID-19, malah keadaan itu juga menyaksikan penerbangan antarabangsa dihentikan buat sementara waktu berikutan pintu sempadan banyak negara ditutup. Lapor Daily Mail, menurut sistem pelaporan keselamatan penerbangan sejak Mei tahun lalu, banyak juruterbang melakukan kesilapan kerana kemahiran mereka semakin merosot. Jelas Badan Pemantau di bawah pentadbiran Aeronautik dan Angkasa Lepas Amerika Syarikat NASA itu, antara kesilapan tersebut termasuk lupa untuk melepaskan brek parkir ketika pesawat berlepas, melakukan 3 percubaan untuk mendaratkan kapal terbang ketika cuaca berangin dan memilih landasan yang salah. Setakat ini tiada laporan kesilapan yang dilakukan juruterbang itu sehingga menyebabkan kecederaan kepada penumpang. Pakar penerbangan juga memberi amaran mengenai keperluan untuk memberi latihan penerbangan tambahan kepada juruterbang apabila kembali bekerja. Sukan, kegigihan dan disiplin tinggi sepanjang bergelar pemain nyata mendapat pengiktirafan dunia buat bekas bintang squash negara Dato' Nicol and David. Semalam Dato' Nicol dipilih sebagai pemenang anugerah atlet terunggul sepanjang zaman sukan dunia oleh Persatuan Sukan Dunia Antarabangsa IWGA. Beliau menerima 318,943 undian yang diadakan secara dalam talian sejak 8 Januari lalu. Bekas pemain nombor 1 dunia selama 109 bulan berturut-turut itu menjadi atlet tunggal dari Asia yang dicantumkan. Jumlah undian yang diterima Nicol jauh meninggalkan pencabar terdekat yang juga legenda tarik tali Island James Kehoe yang menerima 113,120 undian. Legenda powerlifting Ukraine Larisa Solovieva pula berada di kedudukan ketiga dengan 80,790 undian. Anugerah ini dianjurkan IWGA sebagai sambutan untuk ulang tahun ke-40 acara sukan dunia. Ia bertujuan memilih atlet terbaik sepanjang zaman yang pernah beraksi dalam mana-mana edisi sukan dunia yang diadakan buat kali pertama di Santa Clara, Amerika Syarikat pada tahun 1981. It's such a great honor and a privilege to receive this award as the greatest athlete of all time by the World Games. And also all the votes from everyone, from the Malaysian fans, my family, my friends, and the squash community all around the world. All of you have been truly supportive, and I can't thank you enough for making this happen for me. Beliau berharap anugerah ini dapat memberi inspirasi kepada mereka untuk terus melakar kejayaan pada masa akan datang. So many juniors coming through, and I believe there's 800 over kids all around Malaysia that are playing squash, and
so much talent I saw in them, and they are all gunning to do something good. And so I believe there will be a lot of future champions coming through for Malaysia, definitely in squash. Terus duduk di rumah dengan menonton rancangan menarik yang disajikan serta sentiasa patuhi SOP yang ditetapkan kerajaan dalam mencegah penularan COVID-19. Baiklah saudara, visual gabungan tarian ballet dan tradisional Jawa oleh penari dari Yayasan Swarga Loka di Velodrome Antarabangsa Jakarta, Indonesia mengakhiri berita TV9 malam ini. Saya Amin Haidar Ibrahim. Assalamualaikum dan sampai jumpa.